Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, iaitu kepekatan elektrolit. Okey, ini adalah larutan elektrolisis. So ini adalah elektrolit. So hari ini kita akan masuk ke pekatan elektrolit menentukan hasil elektrolisis. Okey. Okey, contoh diberi pada awak larutan natrium klorida pekat dan larutan natrium klorida cair. Okey, so kita ada dua larutan lah. Yang pertama, kita ada larutan natrium klorida pekat. Okey. So, macam mana nak tahu dia tu adalah pekat? Jadi kita bergantung kepada bilangan mol larutan tersebut. Okay, contohnya dia kata 0.1 mol Dm negatif 3. Okay. So semakin kecil titik perpuluhan dia, semakin pekatlah larutan tersebut. 0.1 mol. Okay. Jadi yang kedua pula, kita ada larutan natrium klorida cair. Okey, untuk menentukan dia cair, so bilangan mol dia lebih cair lah, maknanya lebih banyak dia punya titik perpuluhan. 0.001 mol Dm negatif 3. Okay, so kalau banyak titik perpuluhan tu, dia menunjukkan lebih cair. Okay, now kita ada dua larutan. So sekarang ni kita nak menentukan hasil elektrolisis yang berada di anode dan juga di katod. Okay, jadi so biasanya kalau yang melibatkan ni, dia ada ni lah, macam ni dia ada tabung didih, sebab nanti kita akan kumpulkan gas yang terhasil dia lah. Okay, ada gas yang terhasil. Okay, kemudian ni ada lita dia lah. So lita inilah lebih kurang Okey, jadi macam biasa kita akan identify dulu dia punya ion-ion yang ada dalam ni lah. Okay, contohnya kalau larutan kita dah tahulah mesti dia ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, lepas tu kita ada natrium Na tambah, klorida Cl tolak. Okey, macam tu kan. Okey, kemudian kita tahu kalau dekat katod, iaitu elektrod negatif. Okay, so ni adalah katod. So ini adalah anode. So di katod merupakan elektrod negatif. So yang akan tertarik pada dia ialah ion positif. So hidrogen dan juga natrium. Okay, jadi siapa yang akan dinyah-cas? Yang dinyah-cas ialah gas hidrogen. Hidrogen yang akan dinyah-cas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding ion natrium. Okay, so tak ada masalah lah. Yang ni kita akan ikut sahaja melalui susunan elektrokimia lah. Susunan elektrokimia. Okay, jadi hasil dia gas hidrogen terhasil pada katod. Okey, macam tu Jadi kita akan tengok pula di anode. Okey, so anode ni kita akan tengok dia punya kepekatan. Okey,
So dalam kes ni anod kita ni adalah anod yang kepekatan yang pekat. Kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding kepekatan natrium hidroksida. So di anod ion yang akan tertarik ialah ion natrium Na+ dan juga ion Na+ pula. Ion klorida Cl tolak dan juga ion hidroksida OH tolak. Okay, so itu adalah ion yang tertarik di anod, kan? Sebab anod ni adalah positif. Jadi antara klorida dan ion hidroksida, kalau ikutkan dari segi kereaktifan siri elektrokimia, okay, biasanya mesti awak kata ion hidroksida, kan? So dalam kes ni berbeza, sebab dalam kes ni ialah kita ada larutan pekat. Tapi dalam larutan natrium klorida pekat, ni pekat okey, ion klorida yang akan dinyahcas, okey, dinyahcas walaupun kedudukan ion klorida adalah lebih tinggi daripada ion hidroksida. Okey, kerana dia lebih pekat. Kenapa dia yang terpilih? Sebabnya dia berada dalam larutan natrium yang pekat. Okey. Okey, maka hasil dia di anod kita akan dapat gas klorin yang akan terhasil. Okey, terhasil di anod. Okey, gas klorin yang akan terhasil di anod. Tu beza dia. Okey, cuba kita tengok pada larutan yang cair. Okey, larutan natrium klorida cair. Okey, sini je perbezaan dia. Di anod, ni anod okay, sama juga. Yang akan tertarik ialah yang ion yang tertarik dua juga, ion klorida dan juga ion hidroksida. Okey, tapi pada larutan natrium klorida cair, okey, ion hidroksida yang akan dinyahcas. Dia akan ikut je siri elektrokimia. Okey, dia nyahcas kerana kurang elektronegatif berbanding ion klorida. Okey, so hasil dia gas oksigen yang akan dibebaskan. Okey, gas oksigen Jadi kesimpulannya macam ni lah. Okey, so dia bergantung kepada kepekatan elektrolit. Okey, bergantung kepada kepekatan contoh elektrolit. Jadi kita boleh buat kesimpulan pada larutan natrium klorida pekat. Okey, jika dia pekat, okey, di bahagian katod semua sama je. Gas hidrogen terhasil. Okey, tapi di bahagian anod ni yang berbeza. Tapi di bahagian anod, kalau pekat, gas klorin yang akan terhasil. Okey, tapi kalau dalam keadaan yang cair, di katod sama, gas hidrogen terhasil. Okey, tapi di bahagian anod, ni yang membezakan dia lah. Yang ni gas oksigen. So perbezaan dia dekat sini. Okey,
Jadi kalau macam pada katot sama, kedua-duanya adalah gas hidrogen. Jadi kita boleh uji dengan kayu uji bernyala atau menyala. So bila menyala, dia akan meletup, bunyi pop dihasilkan. Okey. Jadi kalau ujian bagi gas klorin, kita akan uji dengan kertas litmus. Okey, kita akan uji dengan kertas litmus. Jadi jika kertas litmus biru yang kita guna, bila dia bertukar menjadi merah, so dia menunjukkan gas tu adalah bersifat asid. Jika warna biru tu bertukar menjadi warna ataupun tidak berubah warna, so dia adalah larutan neutral ataupun alkali. Jika warna kertas litmus biru tu lembab, yang lembab tu luntur sikit, so dia adalah gas halogen. Okey. Jadi untuk eksperimen yang ni lah. Okey. So, pemboleh ubah manipulasi dia adalah kepekatan ion. Bergerak balas ialah hasil pada anod dan kita malarkan jenis elektron. Okey, so ini yang cikgu katakan kepekatan berbeza. Okey, so yang digunakan di sini adalah asid hidroklorik 1.0 mol, asid hidroklorik 0.001 mol. So ni adalah larutan cair, 1.0 mol ni adalah larutan yang pekat. Okey. Jadi caranya kita akan telungkupkan tabung uji macam ni gayanya. Okey, tapi kita isikan 2 buah tabung uji ni dengan asid hidroklorik. Mula-mula kita buat 1.0 mol dulu Okay, kemudian kita akan hidupkan suis dan kita akan perhatikan proses elektrolisis ni berlaku. Kemudian kita akan matikan suis tu bila kita nampak tabung uji tu ada keluar gas, ada keluar macam bubble-bubble lah. Okay. So bila dah keluar bubble tu, kita bolehlah matikan suis. Dan gas yang terbebas tu nanti kita akan uji menggunakan kayu uji berbara dan kertas litmus biru dan merah lembab. Kemudian kita akan catatkan hasil ujian gas tersebut lah, sama ada dia meletup ke apa ke, ataupun warna pada kertas litmus biru tu lah. Kemudian kita ulang lagi langkah tu, kita menggantikan semula dengan asid hidroklorik yang lebih cair, iaitu kepekatan dia 0.0001 mol. Okey. Jadi ini adalah rekod pemerhatian dia dalam bentuk jadual. Yang pertama ialah asid hidroklorik 1.0 mol yang pekat, dan yang kedua ialah asid hidroklorik yang lebih cair. Okey. So dia punya PB dia ialah ujian gas yang terhasil pada anod ditunjukkan oleh kayu uji berbara dan juga ujian kertas litmus biru lembab dan kertas litmus merah lembab. Kita uji, kita guna dua-dua ni lah. Okay, jadi untuk tajuk elektrolisis bagi kepekatan elektrolit, cikgu tamatkan di sini. Untuk kelas yang akan datang, kita akan pergi kepada jenis elektrod. Bagaimana jenis elektrod mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum.